Trend buku genre penyembuhan atau healing mula tular sejak 2021. Gaya penulisannya yang ringkas dan sebaris dua seolah membazir kertas juga kerap mendapat kecaman di laman sosial. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL dikatakan menjadi bukti bahawa genre berkenaan sudah dianggap lapuk kerana kurang mendapat sambutan. Kru kami turun padang mendapatkan reaksi penggiat industri penerbitan. Jika dahulunya naskah berkenaan dianggap lubuk duit kerana penghasilannya lebih mudah berbanding genre lain, kini ia perlahan-lahan mulai lenyap kerana pembaca sudah bijak membuat keputusan untuk membeli buku yang lebih berbaloi. Menurut salah seorang penggiat industri yang sudah berkecimpung dalam penerbitan sejak 7 tahun lalu, Syadiah Ali, karya novel fiksyen sudah mula bertahta semula di hati pembaca kerana naskah-naskah yang diterbitkan kini semakin berkualiti. Kalau untuk buku healing, dia mula naik saya rasa sekitar COVID lah, sekitar tahun 2021 sampai ke 2023 lah. Tapi untuk tahun 2024 ni, kalau kita lihat kepada penjualan buku-buku dalam kategori catatan dan puisi agak menurun sebenarnya berbanding buku-buku yang lain lah, buku novel, buku umum yang lain. Tahun ni disebutkan oleh banyak pihak juga adalah tahun trend novel. Jadi novel sangat laku dan laris pada tahun ni. Jelasnya, kekuatan genre naskah healing kini terletak pada penulis. Sebagai contoh, jika penulisnya adalah seorang pempengaruh, maka buku yang diterbitkan akan laku dan sentiasa dicari oleh peminat pempengaruh berkenaan. Beliau bagaimanapun sempat menzahirkan kerisauan apabila novel bergenre erotik yang berselindung di sebalik novel pop dengan mengangkat tema cinta menjadi buruan ramai, terutama dalam kalangan remaja bawah umur. Dakwanya novel berkenaan yang digelar novel hitam laris umpama pisang goreng panas kerana ramai pembaca dilihat beratur panjang di reruai yang menjual buku berkenaan ketika PBAKL baru-baru ini. Mungkin jalan cerita dan sebagainya ada dibuat untuk menarik perhatian pembaca-pembaca, tetapi tidak dinafikan di dalam kandungan novel tersebut dia ada unsur-unsur yang tidaklah sesuai. Mungkin lebih banyak dilabel sebagai untuk pembaca dewasa ataupun untuk pembaca matang lah. Tetapi kita melihat buku ini sebenarnya tak wajarlah untuk ada. Orang ramai yang ditemui juga gusar dengan fenomena novel-novel yang tidak senonoh dan menganggap semua pihak perlu memainkan peranan penting agar bahan bacaan berkenaan tidak mempengaruhi jiwa anak muda. Sangat panjang. Dia punya beratur tu, dia macam sanggup. Kita tak buka lagi kan, diorang dah beratur. Maksudnya macam diorang dah tahu dah diorang nak buka apa. Dan benda memang, ada satu kedai tu memang dia jual banyak novel yang memang kita tahulah benda tu. Buku-buku macam ni, dia punya target pun remaja yang baru nak membaca, dan remaja ni bila kawan dia baca, dia nak terikut-ikut trend. So dia akan rasa macam tertinggal. Aku tak baca, aku kena baca. So menjadi tanggungjawab remaja tu sendiri perlu diisi dalam jantung hati dia orang, dalam jiwa dia orang, buku-buku yang baik dulu, supaya buku-buku yang buruk tu tak dapat masuk. Penataan bahasanya nggak yang terlalu vulgar seperti Indonesia. Kalau di Indonesia itu terlalu verbal, terlalu vulgar untuk penulisan tentang dewasanya. Tapi kalau di sini masih terkategori sopan menurut saya gitu. Tapi ya bukan berarti itu aman untuk selalu dibaca ataupun dibaca oleh anak-anak di bawah umur. Lebih bagus difilter lagi untuk usia-usia yang membaca buku seperti itu gitu.